arus diletakkan dalam satu medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami daya. Akan wujudnya daya. Kemudian arah daya bergantung kepada arah arus dalam konduktor dan juga arah medan magnet. Jadi arah daya ini ada arah daya yang menyebabkan konduktor ini akan bergerak bergantung kepada arah arus dalam konduktor dan juga arah medan magnet. Rajah menunjukkan sebatang konduktor pembawa arus diletakkan dalam medan magnet yang dipasang oleh sepasang magnet magnado. Gambar rajah ni menunjukkan ada satu konduktor. Konduktor ini kita sambung dengan bekalan kuasa, kita hidupkan bekalan kuasa. Jadi ada arus yang mengalir dalam satu konduktor. Bila ada arus yang mengalir dalam satu konduktor, kita dah belajar sebelum ni wujudnya, kamu dah belajar masa tingkatan 3. Bila ada konduktor, ada arus dalam konduktor, akan wujud daya di sekeliling konduktor. Akan wujudnya daya di sekeliling, bukan daya, akan wujudnya medan magnet di sekeliling konduktor. Bila ada arus yang melalui konduktor ataupun dawai, akan wujudnya satu medan magnet di sekeliling konduktor tersebut. Kemudian kita ada lagi satu set medan magnet, iaitu medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal. Medan magnet kekal. Jadi di sini disebut sepasang magnet magnado. Maksudnya inilah yang magnet kekal yang mempunyai kutub utara dan juga kutub selatan. Magnet kekal ini juga ada satu medan magnet. Dan medan magnet yang kedua adalah medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor yang membawa arus. Sekarang ni ada dua medan magnet di sini. Ini penerangan yang saya dah sebutkan tadi. Sama yang saya sebutkan tadi. Kamu boleh baca di sini, daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet dihasilkan oleh interaksi antara dua medan magnet. Daya yang terhasil tu, bila ada dua medan. Medan yang pertama medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal, dan medan magnet yang kedua adalah medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus. Jadi bila medan magnet ini, dua medan magnet ini bertemu ataupun bertembung, akan wujudnya interaksi. Jadi interaksi antara dua medan inilah yang akan menghasilkan daya. Inilah ini maksudkan ni, dia sebut yang ini. Kemudian bacalah. Itu maksudnya. Dua medan magnet ini bergabung untuk menghasilkan satu medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lastik. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus dan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal tadi, bila dia bergabung, dia menghasilkan satu medan magnet paduan yang kita panggil medan lastik. Jadi medan lastik ini adalah medan magnet paduan di antara medan magnet kekal dengan juga medan magnet konduktor pembawa arus. Corak medan lastik akan menunjukkan arah tindakan daya pada konduktor. Jadi corak medan lastik inilah yang akan menentukan arah tindakan daya. Daya yang terhasil itu bergerak ke arah mana akan ditentukan oleh corak medan lastik. Ada soalan nak tanya setakat ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Baca dulu ayat yang ditulis. Rajah menunjukkan medan lastik yang terbentuk apabila suatu konduktor pembawa arus berada dalam satu medan magnet. Siapa yang baru join ni? Medan ini menunjukkan, medan lastik ni menunjukkan medan lastik yang terbentuk apabila suatu ditunjukkan medan lastik yang terbentuk apabila ada medan magnet kekal dan juga medan magnet konduktor pembawa arus. Ini yang saya sebutkan tadi. Bila ada konduktor pembawa arus yang tengah ni, yang tengah ini adalah konduktor. Konduktor pembawa arus yang warna kuning ni, kemudian kamu nampak di tengah-tengah warna kuning ni ada satu titik. Ini maksudnya apa? Kamu tahu apa maksudnya? Bila titik di ni, tengah-tengah ni, kuning ini dawai ataupun konduktor. Yang tengah-tengah titik ni apa maksudnya? Arah arus keluar daripada sampai kertas. Menunjukkan arah arus. Jadi bila menunjukkan point ini, menunjukkan dia keluar dari kertas. Kalau dia pangkah, maksudnya dia masuk ke dalam.
bila ada konduktor yang membawa arus, yang berwarna hijau ini menunjukkan medan magnet yang terhasil apabila konduktor membawa arus. Okey, manakala yang warna biru ini pula menunjukkan arah magnet, bukan arah menunjukkan medan magnet kekal. Okey, daripada utara ke selatan. Okey, kenapa yang warna hijau ni arah anak panahnya ke sana? Macam mana kita tentukan arah medan magnet? Dah belajar kan dulu kan? Tingkatan 3. Dah belajar kan? Dah. Kan masa mendengar rendah tak? Masa tingkatan 4 tak ada kan tingkatan 4? Masa tingkatan 3 ni saya rasa. Tingkatan 3 kan? Macam mana kita menentukan arah pengaliran arah medan dalam konduktor pembawa arus? Tapi masih ingat Yang kat tangan tu kan? apa kata kita pegang pen, lepas tu kita itulah tadi. Macam mana? Okey, kita nak namanya adalah petua genggaman tangan kanan. Okey, namanya petua genggaman tangan kanan. Okey, kalau sebelum ni kamu belajar tingkatan 5, tapi sebab kamu silibus baru, kamu dah ke SSM, yang itu dah dibawa ke tingkatan 3. Jadi tingkatan 5 ni hanya sambungan sajalah. Okey, itu arah itu kamu dah belajar masa tingkatan 3, kita menggunakan petua genggaman tangan kanan. Siapa yang dah lupa petua genggaman tangan kanan? Siapa yang dah lupa? Tak payah angkat tangan lah sebab saya tak nampak. Buka mic. Siapa tu? Fazrin. Fazrin lagi? Siapa yang dah lupa? Ha? Saya, Winashri. Winashri dah lupa. Lagi siapa yang dah lupa? Semua. Semua. Abi? Saya ingat. Okey. Macam mana? Okey, saya buka saya buka ni lah. Okey, saya share. Sekejap. Okey, sekarang nampak apa? Nampak slide lagi Nampak cikgu. Nampak saya dah? Okey, dah tak nampak slide dah? Tak, cikgu. Okey, untuk petua tangan kanan, okey, kamu guna tangan kanan, okey, buat bentuk macam ni, genggaman. Okey, bentuk genggaman. Jadi arah arus, okey, ibu jari ini akan menunjukkan arah arus. Jadi kalau tadi contoh yang saya bagi tadi, okey, arah arus keluar dari kertas. Jadi kamu letak tangan kamu pada kertas dan anak panah ini menunjukkan keluar dari kertas. Jadi kita lihat yang jari yang bulat ini ke arah, kalau daripada atas dia ke kiri. Okey, kalau turun ke bawah dia ke kanan. Okey, jadi sama seperti bentuk ni. Betul tak? Kita cuba guna merujuk kepada gambar rajah ni, gambar rajah pada slide ni. Sekarang nampak slide tak? Nampak cikgu. Okey, pada slide ni guna petua genggaman tangan kanan tadi. Betul tak keluar bentuk arahnya hijau macam ni? Okey? Boleh cuba. Yang dah lupa. Dapat? Boleh? Winashri boleh? Fazri? Fazri? Boleh faham macam mana petua genggaman tangan kanan? Abid? Mana Abid? Boleh. Okey, dah ingat Okey, kita guna petua genggaman tangan kanan. Okey, ibu jari menunjukkan arah arus. Jadi bila keluar dari kertas, okey, ke arah kita lah. Okey, arah arus tu ke arah kita. Jadi jari 4 jari lagi okey menunjukkan ke arah menunjukkan arah medan magnet konduktor pembawa arus. Okey, untuk medan magnet kekal, okey, kita dah tahu. Okey, dah lama kau belajar menengah rendah lagi ni. Okey, arahnya adalah daripada utara ke selatan. Okey. Sekarang ni medan lastik ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet kekal. Okey, inilah. Okey, bila kan ni kamu nampak, okey, medan magnet okey oleh konduktor pembawa arus
Okey, dia bergerak ke sini. Okey, bila dia sampai di sini, okey, dia selari dengan medan magnet kekal. Okey, arahnya selari. Okey, kemudian dia pusing semula ke atas. Bila sampai di sini, okey, dia seperti bertembung dengan arah medan magnet kekal. Nampak tak sini? Dia bertembung. Nampak tak? Boleh bayangkan tak? Boleh. Boleh. Okey, nampak dia seperti bertembung. Okey, dia seperti bertembung di sini. Okey, jadi ini adalah interaksi. Okey, interaksi. Okey, jadi apa yang berlaku selepas tu? Okey, kita lihat. Okey, jadi inilah yang berlaku. Okey, inilah yang berlaku. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Bila ini adalah interaksi dia. Okey, bila dia bertemu macam ni, okey, dalam ni, okey, ini adalah medan, kedua-dua medan magnet konduktor pembawa arus dengan medan magnet kekal. Okey, bila berlakunya interaksi, okey, dia akan jadi macam ni. Okey, kenapa? Okey, kita lihat tadilah. Okey, bila medan magnet konduktor pembawa arus, okey, bila di bahagian bawah dia boleh lalu. Okey, dia boleh berkawan dengan medan magnet kekal. Jadi dia boleh lalu, dia boleh bersama-sama sebab dia sehala. Tapi bila dipusing ke arah atas, dia dah tak boleh lalu. Okey, jadi yang boleh lalu hanyalah medan magnet kekal sahaja. Okey, jadi yang medan magnet kekal masih lagi ke arah sini. Okey, untuk medan magnet konduktor pembawa arus pula tak boleh ke arah sana. Jadi kalau di sini dia boleh berjalan sesama, di sebelah sini dia tak boleh nak berjalan sama. Apa yang berlaku? Okey, menyebabkan okey di sebelah atas ini, okey, medan magnet ni menjadi kurang. Okey, jadi kalau kita guna ikut garisan ini, okey, di bahagian atas ini kurang garisan. Okey, kenapa? Sebab bila sampai ke atas dia tak boleh lalu. Okey, dia stuck di sini sahaja. Okey, jadi dia dah tak ada line di bahagian atas. Okey, line-nya hanya di sebelah sini sahaja. Okey, jadi bila sampai juga di sini, okey, bila ini sampai di sini, okey, ulang semula ini. Okey, bila dipusing naik ke atas, okey, dia bertembung dengan medan magnet kekal. Okey, di sini, okey, untuk medan magnet ini dia tak bergaduh, dia bukan macam yang kita belajar masa tingkatan 2 berkenaan dengan mangsa-pemangsa dan sebagainya. Dia tak cancel out. Ini dia tak cancel out, tapi dia berinteraksi. Okey, dia cuba membentuk macam perjanjian lah. Okey, perjanjian supaya dua-duanya menjadi win-win situation. Okey, kenapa? Sebab medan magnet ni tak boleh, garisan ini tak boleh diputuskan. Okey, dia mesti sampai ke sana, dia tak boleh tiba-tiba hilang, dia tak boleh. Jadi apa yang berlaku bila di sini nak naik ke atas, dia bertemu di sini. Okey, yang warna hijau ini bertemu dengan yang warna biru. Jadi dia berlaku konflik di sini. Okey, dia jadi di sini dia tak bergaduh. Apa yang berlaku, dia buat satu perjanjian. Dia berjalan bersama-sama. Jadi yang ini kalau kita nampak di sini dia guna garis lurus sahaja untuk sampai ke sebelah sini. Tapi bila dia buat perjanjian, dia jalan bersama-sama pusing ke arah yang lebih jauh. Jadi kalau nampak di sini, okey, ni yang nombor 2 tadi ni. Dia tak nampak ni. Saya nak cerita tentang yang nombor 2 ni sebab dia berlaku konflik di sini. Okey, bila dia bertemu di sini berlaku konflik, okey, dia buat satu perjanjian, dia berjalan sama-sama pusing arah jauh. Okey, jadi yang nombor 2 ini dia pusing bersama-sama garisan yang warna hijau tadi, dia pusing ke arah jauh dan akhir sekali dia sampai juga ke destinasi. Boleh faham analogi yang saya buat? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, jadi menyebabkan garisan sepatutnya, garisan yang nombor 2 ini berada di bahagian atas. Jadi bila dia berlakunya interaksi, dia dah buat perjanjian, yang garisan nombor 2 ini berturun ke bawah. Okey, sama juga dengan garisan ketiga dan seterusnya yang berlaku yang berlaku konflik itu dia akan turun ke bahagian bawah supaya win-win situation. Okey, supaya berlakunya win-win situation. Jadi apa yang berlaku? Okey, lebih banyak garisan berada di sebahagian sini berbanding di bahagian atas. Boleh faham? Okey, jadi lebih banyak garisan di bahagian bawah berbanding di bahagian atas. Okey, sekarang ni bila lebih banyak garisan di bahagian bawah, ini dah jadi apa ni? Dah jadi
ketat lah kan, sempit, sendat sebab dah banyak garisan berada di bawah. Jadi apa yang berlaku? Bila sempit, terus tersesak-sesak di sini, apa yang berlaku? Daya tertolak ke atas. Jadi menyebabkan konduktor ini tertolak ke atas, di mana itu kita panggil daya. Okey, jadi daya itu terbentuk menolak konduktor ini ke atas yang kita panggil daya. Jadi medan lastik mengenakan satu daya paduan ke atas konduktor. Okey, itulah menyebabkan konduktor ini bergerak ke atas. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, kenapa wujudnya konduktor dalam medan lastik? Okey, boleh? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Semua boleh faham? Boleh faham? Boleh faham tak? Sumaya memang boleh faham. Yang lain? Yang lain tu lagi mana? Boleh. Boleh Boleh cikgu. Okey. Okey, ini apa ni? Okey, ini tak ada masalah lah. Okey, tak ada masalah. Ini garisan medan bertentangan yang lemah, tak ada masalah. Okey, ini menunjukkan titik arah keluar dari kertas kalau pangkah masuk ke dalam kertas. Okey, tak ada masalah. Ini juga semua dah diterangkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada petua tangan kiri Fleming. Okey. Untuk menunjukkan apa tu fungsi petua tangan kiri Fleming? Untuk menunjukkan arah gerakan daya yang kita belajar tadi, yang kita belajar medan lastik tadi. Nak senang, kita nak lihat arah daya bergerak, kita guna petua tangan kiri Fleming. Okey, kita guna petua tangan kiri Fleming. Okey. Sekarang ni semua buat jari jari kiri macam gambar ni. Semua nampak gambar kan? Nampak cikgu. Okey, buat tangan kiri macam tu. Okey, dia sentiasa 90 darjah antara satu sama lain. Okey, yang ibu jari tegak ke atas, jari telunjuk lurus ke depan. Okey, yang jari tengah ini ke arah kanan. Okey, ke arah kanan. Okey, boleh? Okey, jadi ibu jari menunjukkan daya. Okey, ibu jari akan menunjukkan arah daya. Okey, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Okey, manakala jari tengah menunjukkan arah arus. Okey, kalau kita buat guna simbol, ibu jari menunjukkan arah F force daya. Okey, yang jari telunjuk menunjukkan medan magnet, simbolnya adalah B. Okey, B adalah simbol untuk medan magnet. Okey, medan magnet. Okey, medan magnet mana? Medan magnet arus kekal. Okey, medan magnet arus kekal. Okey, jari tengah. Okey, jari tengah menunjukkan arus, simbolnya adalah I. F, B, I. Boleh? Tangan kiri Fleming, F, B, I. F, jari ibu jari, B, jari telunjuk, jari tengah adalah I. F, B, I. Boleh ingat? Petua tangan kiri Fleming, elektromagnet tangan kiri. Okey, elektromagnet tangan kiri Fleming, F, B, I. Boleh ingat? Boleh. Okey, tangan kiri Fleming, elektromagnet tangan kiri Fleming, F, B, I. Okey? Okey, sekarang kita teruskan. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh. Okey, contoh. Okey, guna FBI tadi. Okey, sekarang kamu nak guna yang mana? Sekarang ni kita nak cari, katakan kita nak cari arah daya. Okey, arah daya kalau kita letakkan satu konduktor, satu konduktor pembawa arus di dalam medan magnet kekal. Okey, kita nak tahu konduktor ini akan bergerak ke arah mana. Okey, guna kalau dalam gambar rajah ni tunjuk dah. Okey, dia akan bergerak ke arah atas. Okey, tak apalah, sekarang ni kita nak tengok betul ke tak dia daya itu ke arah atas. Okey, gunakan petua tangan kiri Fleming tadi. Okey, tak kisahlah kamu nak guna apa. Arus dulu. Okey, arus. Okey, arus menunjukkan arah arus. Ibu jari, bukan ibu jari. Jari telunjuk menunjukkan arah medan
dan dayanya adalah ke atas. Betul tak? Boleh cuba sini. Okey, cuba. Okey, dapat tak? Betul tak arah daya ke atas? Betul cikgu. Menggunakan tangan kiri Fleming. Senang je kan? Jadi bila kita letak konduktor pembawa arus dalam medan magnet, konduktor ini akan bergerak ke atas. Okey, dia akan bergerak ke atas. Automatik bergerak ke atas, bukan magic. Okey, memang dia disebabkan tadi lah saya dah terangkan. Okey, dalam sains memang tak ada magic. Semua ada penjelasan. Okey, ini pula adalah faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey. Ini sajalah diberitahu. Jadi untuk kita, kalau kita nak tingkatkan daya, okey, kita nak tingkatkan daya, apa ni? Dia nak beritahu apa ni? Dia nak beritahu, okey, faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya, betul lah. Okey, kalau kita nak daya besar, apa yang kita buat? Kalau kita nak daya kecil, apa yang kita perlu buat? Okey, ini nak menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi sahaja. Okey. Jadi kalau kita nak wujudkan daya yang tinggi, kita perlu arus yang lebih besar. Jadi arus yang besar akan mewujudkan daya yang lebih besar. Okey, boleh? Apa lagi faktor? Kalau kita nak daya tinggi, apa lagi yang kita buat? Kalau kita nak daya itu tinggi, apa lagi kita buat selain daripada arus? Apa lagi? Okey, baca sebelah sinilah. Okey, magnitude daya pada konduktor pembawa arus bertambah apabila arus bertambah dan kekuatan medan magnet bertambah. Jadi kalau arus tinggi, daya yang terbentuk adalah tinggi. Okey, kalau kita tak boleh nak tingkatkan daya, kita kena gunakan magnet yang mempunyai kekuatan medan magnet yang kuat. Okey, juga akan menghasilkan daya yang besar. Oleh itu daya bergantung kepada magnitude arus dan juga magnitude medan magnet kekal. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Jadi dalam gambar rajah ini, gambar rajah ini dia menunjukkan apa yang berlaku kepada ayunan. Okey, sebab dia gantung. Okey, ini adalah konduktor. Okey, konduktor yang membawa arus, dia gantung. Okey, dia gantung supaya konduktor ini boleh move freely. Okey, jadi asalnya, okey, bagaimana dia buat eksperimen ni, asalnya dia matikan arus. Okey, dia matikan arus, konduktor ini statik di tengah-tengah. Okey, bila arus dihidupkan, konduktor ini akan berayun. Okey, arah mana nak berayun? Ke kanan ke kiri? Guna petua tangan kiri Fleming tadi. Kalau di sini dia tunjuk ke sebelah sini, betul tak? Cuba cek. Cuba cek betul ke tak? Betul ke tak? Cuba cek guna petua tangan kiri Fleming. Betul. Okey, betul kan? Pusing tangan sampai menunjukkan ke arah sana. Okey, kalau kita arus masuk ke sini, okey, dia keluar dari sini, okey, konduktor ini akan bergerak ke sini. Tapi kalau kita ubah, ini air arus masuk, katakan sebelah sini pula arus masuk. Okey, sebelah sini arus masuk. Jadi pada kawasan ini arah arus adalah ke dalam. Jadi bila ke dalam, kena ubah tangan, dia akan jadi bergerak ke kiri. Boleh faham? Okey, untuk eksperimen ini, okey, bila kita katakan pada awalnya kita setkan arus 2 ampere. Jadi kita nampak dawai ini bergerak ke kanan. Okey, kemudian kita matikan dia. Okey, kita matikan arus. Okey, wire ini kembali statik di tengah. Okey, sekarang kita tingkatkan nilai arus. Okey, menjadi 4 ampere katakan. Okey, apa yang berlaku bila kita on? Ayunan yang terhasil ini lebih jauh, lebih ke atas, lebih banyak ayunan yang bukan lebih banyak ayunan. Sesarannya lebih tinggi. Okey, sesarannya lebih tinggi. Okey, jadi arus yang besar akan menghasilkan daya yang lebih besar. Okey, untuk kutub medan magnet pula,
Okey. Yang ini dia buat kekuatan medan magnet lebih rapat. Okey, nak jadikan kutub medan magnet lebih rapat yang pertama, kita boleh cari magnet yang kuat ataupun kita kena dekatkan kedudukan antara utara dengan selatan ini lebih dekat. Jadi bila kedudukannya lebih dekat, kekuatan magnetnya lebih kuat. Okey, boleh sama ada dua, kita tukar magnet lain yang mempunyai kekuatan medan yang lebih besar ataupun kita rapatkan kedudukan antara utara dan selatan. Boleh? Boleh faham? Bagaimana nak dapatkan kekuatan magnet yang lebih kuat? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada? Okey. Kita pergi lagi. Apa ni? Okey, jarak yang dilalui oleh konduktor mewakili magnitude daya itu. Okey, maksudnya kalau kita letak satu lagi daya, macam tadilah contoh macam tadi. Kalau tadi konduktor itu dia tergantung. Sekarang ni konduktor ini berada pada landasan. Okey, dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi D ini menunjukkan jarak. Jadi sama macam tadilah, kalau kita gunakan arus yang lebih tinggi ataupun kekuatan medan yang lebih besar, jarak ini akan jadi semakin jauh. Boleh faham? Okey, boleh faham? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okey, ini pula gegelung. Okey, ini dah masuk kepada, nanti ia akan masuk kepada generator. Ini akan masuk kepada generator pula. Soalan nak tanya sebelum saya masuk sini? Sebelum saya masuk kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Kalau tadi kita belajar satu dawai. Okey, sekarang ni kita nak belajar pula kalau bentuk gegelung. Boleh? Boleh teruskan? Boleh cikgu. Okey. Katakan, asalnya tadi yang kita belajar adalah dawai. Okey, dawai tersebut, kita tandakan A, B, C dan D pada 4 titik. Pada 4 titik dawai tersebut, satu dawai, kita tandakan A, B, C dan D. Okey, dan pada titik ini, dia akan jadi macam ni. Boleh faham tak? Kita bengkokkan dawai seutas dawai tadi, seutas konduktor tadi kita bengkokkan sehingga dia membentuk gegelung macam ni. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham macam mana gegelung ini terbentuk? Boleh. Boleh. Okey, katakan arus kita alirkan dari hujung sini. Okey, hujung sebelah kiri ni kita alirkan arus. Okey, kita alirkan arus dari hujung sebelah kiri, jadi arus akan bergerak daripada A ke B, ke C dan ke D. Okey, itu kalau kita alirkan arus dari sini. Kalau kita alirkan arus dari sebelah sini, okey, apa yang berlaku? Dia akan lalu D, C, B, A. Okey, itu kalau seutas. Bila kita dah bentukkan jadi gegelung pun sama. Okey, kalau kita alirkan arus dari sini, arus akan bergerak daripada A, B, C, D dan keluar dari bawah. Okey, kalau kita alirkan arus dari bawah, okey, dia akan bergerak daripada D, C, B, A dan keluar dari atas. Okey, boleh faham? Boleh faham? Kita pergi pada seterusnya. Okey. Apa fungsinya? Okey, yang kita dah bengkokkan tadi, dawai yang kita dah bengkokkan tadi, okey, kita sambung kepada bateri. Okey, kita sambung kepada bateri sebab kita nak alirkan arus dalam konduktor. Kita nak jadikan konduktor pembawa arus. Jadi konduktor tadi perlu disambung kepada bateri. Okey, dan kita letakkan sepasang magnet kekal di apa ni? Pada luar gegelung lah. Okey, kalau tadi yang kita belajar memula, kita letak seutas dawai panjang. Sekarang ni seutas dawai tadi kita dah bengkokkan menjadi gegelung dan kita letakkan dalam medan magnet kekal macam ni. Boleh faham? Boleh faham kedudukannya sekarang ni? Boleh faham? Boleh.
Okay. Okay, sekarang ni bila kita on arus, okay, tu je saya nak pergi ambil saya punya notepad. Mama buat apa? Mama nampak tab. Itu. Mana? Kat atas meja tu lah. Baris naik atas. Kan ada meja tu lah ni. Tab meja tu lah. Okey, sekejap. Sekejap nanti. Okey. Mama nampak tak tab ni. Ni Mama guna. Mama guna. Sana dulu. Aku Faris nak charge telefon Faris. Sekejap lagi. Sana dulu. Sana dulu sekejap. Ha? Sana dulu. Di sana dulu. Berapa minit? Aman sikit. Lagi 1 hour. Mana Okey. boleh sakit. Go sana. Naik atas. Go naik atas. Mama ada kelas. Go, naik atas. Okey. Tadi? Okey, jadi pun. Semua masih ada ke? Ke dah hilang? Masih ada ke? Ada. Okey, ada. Okey, sekarang ni kita sambung. Okey, sambung Okey, yang A ini kita sambung ke arah positif. Jadi bila sambung ke arah positif, arus akan mengalir dari sini. Okey, masuk melalui A. Sini. Okey, dia akan lalu sini. Okey. Dan keluar ke sini. Okey, betul kan? Betul tak? Okey, sekarang ni bila arus mengalir pada bahagian A dengan B. Pada bahagian A dengan B ini, dari sini dia wujudnya satu ada medan magnet. Jadi bila arus yang mengalir dalam dawai, di sini juga wujud medan magnet. Jadi itu semua sudah terangkan tadi. Sekarang ni gunakan tangan kiri Fleming untuk menentukan arah pergerakan dawai A dan B. Cuba guna. Arah medan daripada utara ke selatan, arus mengalir ke sana, ke dalam kertas. Ke manakah arah daya? Saya ke bawah. Daya ke mana? Daya ke mana? FBI. Arus
ke dalam kertas, arah medan daripada kanan ke kiri, daya ke mana? Daya ke mana? Daya ke mana? Atas. Siapa tu? Suara siapa tadi? Ziying kata atas. Lagi? Tadi suara siapa? S1. Abid ke Syafiq ke Najwan? Suara tadi. S1 cikgu. Najwan, okey. Daya bergerak ke atas. Gunakan tangan kiri Fleming. Jadi daya pada A dan B ke arah atas. Okey, sekarang ni bila arus mengalir daripada A ke B, pergi pula pada BC, kemudian melalui C ke D. Okey, pada C ke D ini, okey, arah arusnya berbeza dengan arah arus A ke B. Okey, untuk dawai C dan D ini daya ke arah mana? Guna tangan kiri Fleming, cuba dapatkan daya yang bertindak pada C dan D. Guna tangan kiri Fleming. Arah mana? Ke arah mana? Dapat tak? FBI. B mana, I mana? Kita nak cari F. Dapat? Siapa? Siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Bawah. Ini kata bawah. Okey, bawah. Jadi untuk C dan D, pergerakannya adalah ke bawah. Okey, sekarang ni kamu nampak tak? Okey, A dan B dia ke atas, C dan D pula ke bawah. Jadi apa yang berlaku pada gegelung ni? Sebab gegelung ini bersambung, tapi arah pergerakan untuk kedua-dua. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Okey, dia berputar. Dia akan jadi berputar. Dia akan berputar. Jadi gegelung ini akan berputar di dalam medan magnet. Okey, boleh? Jadi, okey, kita baca ayat dia kata apa. Okey, gegelung yang membawa arus dalam medan magnet akan berputar pada satu paksi putaran. Okey, kalau seutas dawai, seutas konduktor, dia hanya bergerak saja. Dia bergerak, dia stop. Okey, tapi untuk gegelung, apa yang berlaku? Dia berputar. Okey, tak akan berhenti berputar. Kenapa? Sebab dia dah sambung dan dia statik di sini. Okey, kalau dawai tadi dia bergerak, dia dah keluar daripada medan, dia tak jadi apa-apalah. Okey, putaran ini berlaku kerana terdapat sepasang daya yang sama magnitud tetapi bertentangan arah bertindak pada sisi gegelung. Boleh faham tak ayat ni? Boleh faham kan? Semua sudah terangkan. Boleh faham tak ayat ni kalau kamu baca? Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Mana Boleh yang cikgu. lain? Boleh. Boleh faham kan? Okey. Okey, ayat seterusnya. Pasangan daya ini ialah hasil daripada interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dengan medan magnet. Okey, sama je lah ayatnya. Okey, boleh faham Okey, seterusnya. Apa dia beritahu? Okey, ini rasa dia terangkan je ni. Betul tak? Nah, dia terangkan je. Semua sudah terangkan jadi dia baru terang kat sini. Okey. Ini dia buat, okey, dia terangkan dari segi gambar rajah. Okey, dia terangkan dari segi gambar rajah. Jadi ini sisi AB, okey, sisi ini AB, ini bergerak ke atas, ini bergerak ke bawah. Dia terangkan dari segi nak guna tangan kiri flame tadi lah, kamu dah buat tadi, semua kamu dah buat ni. Okey, semua kamu dah buat. Okey. Okey, ini apa ni? Okey, jadi ini lah. Okey, ini yang penting. Okey, kesan putaran gegelung pembawa magnet adalah prinsip kerja
motor arus terus. Okey, prinsip kerja motor arus terus. Jadi kenapa jadi motor arus terus? Okey, kita tengok ni. Apa fungsinya? Okey, baca je lain, saya nak terangkan ini hanyalah apa? Pengenalan tentang motor arus terus. Kau baca boleh faham kan? Okey, seminit baca ni. Kalau tak faham, tanya saya terangkan. Rasanya ini pengenalan je, saya tak nak terangkan. Ke perlu saya terangkan? Tak payah kan? Sebab ini information biasa je, basic information. Okey, motor arus terus mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Okey, dah baca? Saya boleh tukar slide? Boleh. Boleh? Okey. Okey, sekarang ini kita lihat bagaimana dia kata prinsip kerja ini adalah prinsip kerja motor arus arus terus, bukan arus ulang-alik, arus terus. Okey, ini bekalan kuasa arus terus. Arus terus maksudnya terminal positif dan negatifnya adalah sama setiasa. Okey, bila kita tahu bila kita letakkan gegelung pembawa arus di dalam medan, okey, gegelung ini akan berputar. Jadi hujung sini, okey, hujung sebelah sini, ini dalam motor sebenarnya. Ini semua dalam motor tak tahulah pembiasa ke tak ada. Kalau ada benda yang gerak yang berputar, dia akan ada satu motor bentuk macam bateri segi yang kecil tu. Okey, dalam tu ada benda ni lah. Okey, yang hujung sini dia akan sambung kepada satu benda putar yang macam ada apa? Gigi-gigi gitu. Okey, jadi bila disambung, okey, bila gegelung ini berputar, yang di luar ini juga berputar. Jadi yang di luar inilah kita sambung kepada apa sahaja benda yang kita nak bergerak. Okey, apa sahaja benda yang bergerak di rumah kamu, alat elektrik yang bergerak di rumah, okey, dia menggunakan motor ni lah, digunakan motor. Okey, contohnya apa? Apa contoh di rumah? Apa contoh? Apa contoh? Objek yang berputar. Kipas. Okey. Ini yang ada dalam motor kipas lah. Jadi kipas akan berputar. Ini akan memutarkan kipas. Okey, apa lagi ada? Macam-macam kan kat rumah ada. Jadi komponen penting bagi sebuah motor adalah komutator. Okey, komutator yang berputar bersama gegelung segi 4. Okey, hujung A, okey, kita sambung kepada komutator. Okey, kita sambung kepada komutator. Okey, so yang hujung belah D juga kita sambung kepada komutator. Okey, ini terbagi komutator, dia sambung kepada komutator. Okey, dan di hujung komutator ini ada berus karbon. Okey, berus karbon bersentuhan dengan komutator adalah tetap pada kedudukannya. Okey, berus karbon ini tetap. Okey, berus karbon ini sentiasa tetap. Okey, sekarang kita lihat. Okey, bagaimana dia berfungsi. Okey. Okey, ini separuh, dipanggil separuh putaran pertama dan juga separuh putaran yang kedua. Okey, untuk separuh putaran yang pertama itu yang mula-mula lah, bila mula-mula kita sambung kepada bekalan kuasa, arus mengalir dari sini ke A. Okey, ini dah ubah dah pula dah. Okey, ni tak sama gambar rajah tadi Kenapa tak sama? Sekarang ni dia buat U sebelah sini, S sebelah sini. Okey, boleh? Dia tak sama, sebab dia dah ubah ni. Kalau tadi yang mula-mula kita buat tadi, ini S, ini U. Jadi bila ini U, ini S, apa yang berlaku? Kalau tadi kita buat A ini bergerak ke atas, jadi bila dia ubah medan, A ini akan bergerak. Boleh faham? Jangan tanya saya kenapa tak sama gambar rajah tadi. Gambar rajah ini dia dah ubah kedudukan kutub magnet kekal. Okey, untuk separuh putaran yang pertama, okey, tak semestinya semua bergerak pada ke atas dan ke bawah. Dia akan bergantung kepada kedudukan arus yang mengalir dan juga kedudukan kutub utara dan selatan. Jadi untuk yang ini, A dan B akan bergerak ke bawah, C dan D akan bergerak ke atas. Okey, sekarang ni bila A dan B berputar, okey, dia daripada sini dia akan berputar ke sana. Jadi apa yang berlaku? Okey, daripada kedudukan plane macam ni, lagi dia akan jadi bukan menegak. Okey, boleh. Ini A dengan B, ini C dengan. Okey, bila dia macam ni, B di
CD di atas. Boleh bayangkan? Boleh faham? Boleh cikgu. C dan D bergerak ke sana. Boleh. Okey, sekarang bila C dan D, okey, kedudukan macam ni, apa berlaku kepada komutator? Alah, mana saya punya cursor. Okey, cursor ke atas. Okey, komutator pula akan jadi atas, bawah. Okay. Komutator CD akan naik ke atas, akan berada di atas. Komutator A dan B akan berada di bawah. Boleh? Jadi ruangan kosong di sini berada di sini, okey, akan berada di sini, dan ruangan kosong yang di sini akan berada di sini. Ini arus karbon tidak bersentuhan dengan komutator. Dia tidak bersentuhan dengan komutator, jadi tak ada arus yang mengalir. Jadi pada kedudukan menegak tak ada arus yang mengalir. Okey? Boleh? Okey, bagaimana? Okey, bila tak ada arus yang mengalir, masih tak ada pergerakan. Jadi bagaimana daripada kedudukan menegak macam ni dia boleh jadi kedudukan mendatar macam ni? Macam mana? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Kenapa? Siapa boleh teka kenapa? Siapa boleh teka? Syafiq, Akilah, Sumayyah, Abid, Najwan, Zingying. Siapa lagi? Saya tak ingat nama dah. Siapa lagi? Kenapa? Boleh teka tak? Boleh teka ke tak boleh? Boleh follow ke saya ke tak boleh lagi ni? Ke dah ngantuk dah? Internet saya lambat. Hello? Ha? Internet lambat. Okey, saya boleh terangkan? Ke tak boleh terangkan? Ke nak saya terangkan? Cikgu terangkan. Saya terangkan Okey. Okey, tadi bila gegelung ini bergerak sehingga dia keadaan menegak macam ni. Okey, bagaimana dia boleh jadi mendatar semula? Mendatar semula CD di sini, AB di sebelah sini. Bagaimana boleh menjadi mendatar semula? Prinsip apa? Inersia. Ingat lagi apa prinsip inersia? Apa prinsip inersia? Objek yang Mengekalkan kedudukan bergerak mengekalkan kedudukan asalnya. Jadi asalnya dia bergerak walaupun bila menegak, okey, tak ada arus yang mengalir, tapi asalnya dia bergerak, dia akan terus bergerak. Jadi dia akan terus bergerak sehingga dia capai semula kedudukan mendatar. Okey, sehingga dia mencapai kedudukan macam ni. Okey, bila kedudukan macam ni kita panggil separuh putaran kedua. Okey, sekarang ni CD di sebelah sini, AB di sebelah sini. Okey, masih sama juga. Okey, sebab arusnya masih mengalir masuk ke sini. Okey, kalau tadi arus dari C ke D. Okey, bila dia tukar kedudukan ke arah sini, okey, arus sekarang ni daripada D ke C. Okey, arah arus masih masuk ke dalam kertas. Okey, jadi tak kiralah sisi AB ataupun sisi CD berada di mana, kalau berada pada bahagian utara, arahnya sentiasa ke bawah. Okey, arus pula. Gegelung yang berada pada sisi bahagian selatan akan sentiasa bergerak ke atas. Oleh itu, okey, CD akan bergerak ke bawah, AB akan bergerak ke atas. Jadi putarannya masih sana. Jadi arah putaran ini sama, iaitu anti-clockwise. Betul tak? Anti-clockwise. Dia masih anti-clockwise. Tak kiralah sisi mana berada di bahagian mana. Okey, arah putarannya sentiasa anti-clockwise. Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh? Okey, boleh. Jadi itu adalah prinsip kerja. Prinsip kerja apa? Motor arus terus. Okey, ini adalah motor arus terus. Okey, ini dia
Penerangan. Okey, penerangan bagaimana apa yang berlaku ketika separuh putaran yang pertama dan apa yang berlaku ketika separuh putaran yang kedua. Okey, boleh? Sama je kan? Boleh baca je lah seperti saya terangkan tadi, kamu boleh baca saja. Okey, kita pergi pula pada faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Okey? Jadi nak baca ke ni? Ini tulis apa ni? Contohnya ni lah. Okey, contohnya pada motor menggerudi. Semua kenal kan? Okey, motor menggerudi ni bila nak tebuk dinding yang keras, yang tebal, kita perlu daya yang kuat. Okey, dia perlu putar dengan lebih laju, bukan putar kelajuannya perlu, putaran itu perlu berlaku dengan cepat. Okey, jadi kita kena tingkatkan kelajuan putaran. Jadi kelajuan putaran motor akan bertambah apabila arus bertambah, okey, arus gegelung bertambah, kekuatan medan magnet bertambah, gegelung yang lebih banyak digunakan. Jadi kita lilitkan gegelung tadi, kalau tadi contoh ini hanya menggunakan satu, contoh ini menggunakan satu gegelung sahaja. Jadi untuk tambahkan kekuatan kelajuan motor, apa yang kita buat lilitan ini dengan lebih banyak. Boleh faham? Okay, itu maksudnya. Okay, gegelung dengan lebih banyak lilitan digunakan. Okay. Okay, inilah. Ini motor. Okay, ini motor tadi. Okay, motor, ini magnet. Inilah. Okay. Jadi dia nak tambahkan kekuatan magnet, apa dia buat? Okay, bukan satu dia buat banyak. Okay, magnet. Okay, ini satu gegelung, ini dua gegelung, ada banyak gegelung dia buat. Okay, untuk menghasilkan arus yang nak menghasilkan kekuatan kelajuan motor yang tinggi. Okey, dia bukan guna satu gegelung saja, banyak. Okey, dia guna banyak. Okey, boleh? Boleh. Okey, ini pula perbandingan antara motor tanpa berus dan juga motor berberus. Okey, persamaannya kedua-duanya terdapat magnet dan gegelung. Okey, menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Perbezaan pegon, magnet berputar. Ini pula magnet pegon, gegelung berputar. Okey, boleh faham? Okey, bezanya. Jadi untuk motor dengan berus. Okey, ini motor tanpa berus. Okey, ini motor tanpa berus, ini motor dengan berus. Okey, untuk motor tanpa berus, magnet berputar. Okey, kalau motor dengan berus, gegelung yang berputar. Boleh faham? Tapi kedua-dua ini akan menghasilkan daya. Okey, tiada berus maka tiada geseran antara berus dengan komutator. Jadi berus, bila ada berus, okey, berus karbon akan bergeser dengan komutator dan akan mengalami kehausan. Okey? Okey, kalau motor tanpa berus, bila tak ada geseran, okey, tak ada percikan bunga api dari komutator. Okey, bila ada geseran, terdapat percikan bunga api pada komutator. Okey? Okey, motor tanpa berus pula bunyi yang lemah semasa motor beroperasi. Maksudnya bunyi yang lemah ni maksudnya senyap. Okey, dia senyap. Okey, dia senyap semasa motor beroperasi. Manakala motor terus bunyi yang kuat. Okey, boleh faham bezanya? Kenapa bunyi kuat? Sebab dia bergeser. Kenapa bunyi lemah? Sebab dia tak ada geseran. Boleh faham? Okey, motor tanpa berus dengan motor berberus. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Okey, ada soalan nak tanya? Nota nak saya screenshot masuk dalam grup ataupun nak salin daripada saya screenshot kan, sebab ni bukan YouTube, lupa, sorry. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Kita habis awal lah, kedua dah habis. Okey, jadi untuk minggu depan, hari Ahad, okey, hari Ahad, macam biasa kita sambung dalam Telegram. Okay, kita sambung dalam Telegram. Sekejap saya nak stop. Kita sambung dalam Telegram hari Ahad. Okay, hari Khamis baru kita buat Google Meet. Jadi hari Khamis tu memang akan banyak saya akan terangkan.
Jadi kena get ready lah. Saya akan bagi macam hari ni banyak kan, daripada pukul 1 sampai pukul 2 tadi non-stop. Kamu akan terima maklumat. Okey, hari Ahad baru kamu nak buat latihan ke, nak salin nota ke, hari Ahad pun boleh. Okey, kalau siapa yang rajin nak buat dulu hujung minggu tak ada masalah. Tapi sebab kita Khamis dengan Ahad tak panjang, boleh buat hari Ahad lah. Okey, saya tak nak bebankan kamu lagi. Sebab tak silap saya lepas ni kamu akan ada kelas tambahan YPJ pula. Okey? Sebab kamu dah ber 7.30 kan kelas kan hari ni kan? 7.30 sampai 2.30 saya rasa kamu dah penat. Jadi kita untuk hari Khamis kamu terima saja input, kita buat sesi hari Ahad, hari Khamis macam kuliah. Hari Ahad untuk kamu salin nota ke buat latihan pada hari Ahad. Boleh? Boleh tak? Setuju ke tak setuju? Setuju je. Setuju. Okey. Okey, jadi hari Khamis kamu akan belajar latihan ke salin nota hari Ahad. Boleh? Okey, itu sajalah hari ni. Boleh rehat awal.